Pada malam ini, kehadiran Tan Sri Muhyiddin Yassin di Putrajaya membawa mesej yang amat penting. Beliau tidak memilih Gombak, dia tidak memilih kawasan yang lain, tetapi beliau memilih Putrajaya kerana insya Allah disinilah bermulanya kebangkitan rakyat dalam pilihan raya umum yang ke-15 ini. Kita sedia maklum Putrajaya merupakan nadi pentakdiran negara. Pada 19 November ini, rakyat Malaysia sama ada Putrajaya, Perlis ke Johor, Sabah dan Sarawak akan membuat keputusan yang amat penting. Kerana keputusan yang bakal dibuat pada 19 November ini akan menentukan masa depan kita, generasi yang akan datang dan anak cucu-cucu kita. Kalau kita mahu sebuah kerajaan yang stabil, kalau kita mahu sebuah kerajaan yang bersih, kalau kita mahu kerajaan yang prihatin, saya percaya dalam naluri rakyat Malaysia tidak ada pilihan lain melainkan Perikatan Nasional di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sudah tentulah kita tidak mahu memilih pemimpin atau kerajaan yang bergaduh dengan anggota perkhidmatan awam. Kita tidak mahu memilih pemimpin dan kerajaan yang memperkudakan pegawai kerajaan. Terbukti sekian lama, sama ada Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan. Saya sempat duduk 22 bulan dalam Pakatan Harapan bersama Tan Sri Muhyiddin. Saya nak nyatakan di sini, sebaik saja dibentuk kerajaan Pakatan Harapan, 8 menteri Pakatan Harapan mendesak supaya 8 ketua selusa ditukar daripada kementerian masing-masing. Sekarang malam ini saya berdepan dengan anggota perkhidmatan awam, sama ada pegawai yang tertinggi ataupun pembantu sokongan. Mana mungkin menteri yang diberikan mandat oleh rakyat dalam pilihan raya, berkuasa dalam jemaah menteri, masuk dalam kabinet, ingin bergaduh dengan anggota perkhidmatan awam, menukar pegawai kerajaan termasuk 8 ketua selusa. Saudara-saudari, hari ini kita akan hukum mereka. Dalam pilihan raya ini, anggota perkhidmatan awam kena hukum Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, nyahkan mereka daripada Putrajaya dan negara ini insya-Allah. Tadi saudara Rabi, ini sahabat saya, kami sama-sama dalam Kementerian Hal Ehwal Ekonomi semenjak 2018. Dia sebut, kalau kita nak uji pemimpin, uji ketika krisis. Di luar krisis, semua mengaku pemimpin. Pasti salah kata dia pemimpin. Siapa lagi? Kina batangan pemimpin besar. Tetapi kalau kita nak uji pemimpin, uji semasa krisis. Saudara Rabi sebut, Tan Sri Muhyiddin berdepan dengan 2 krisis. Krisis kesihatan, krisis ekonomi. Saya nak tambah 1 lagi. Bukan 2, 3 krisis. 1 lagi, beliau berdepan dengan krisis politik untuk memperkeras perasuah, perompak dan pencuri dalam negara ini. Bukan senang. Beliau diangkat menjadi Perdana Menteri pada awal tahun 2020. Nak uruskan krat-krat, nak uruskan perasuah dan perompak yang berdepan dengan berbagai kes dalam mahkamah. Salah seorangnya tampil ke rumah Tan Sri. Saya menjadi saksi. Beliau mengatakan, Tan Sri, tolonglah
Saya sedang dihadapkan ke mahkamah. Saya tidak bersalah. Ambillah dokumen ini Tan Sri, bacalah malam ini. Besok saya bawa peguam untuk terangkan kepada Tan Sri. Saya saksi. Apa kata Tan Sri? Saudara, minta maaf. Saya tidak mahu campur urusan mahkamah. Kalau saudara tidak bersalah, tampil di mahkamah, persiskan nama saudara di dalam mahkamah. Ini pemimpin. Apalagi yang kita nak harapkan daripada seorang Perdana Menteri yang pada ketika itu walaupun majoritinya kecil, dia tak sebut you scratch my back, I scratch your back. Tetapi dengan tegas, dengan berani, kerana dia memikul amanah yang cukup besar, kamu pergi mahkamah, persiskan nama kamu. Ini yang kita harus cukup. Sudah tentulah krisis kesihatan, krisis ekonomi dalam tempoh yang paling mencabar. Dengan berani dan bertanggung jawab, beliau menegaskan tanggungjawab saya sebagai Perdana Menteri dan Perikatan Nasional. Kita nak menyelamatkan nyawa manusia dan rakyat dalam negara. Bukan mudah. Beliau terpaksa melancarkan program vaksinasi secara besar-besaran. Malam ini kita boleh duduk rapat-rapat. Malam ini kita tak payah pakai pelitup muka. Ada yang nak pakai dah letak bawah dagu, bukan tutup muka. Kerana apa? Kerana Tan Sri Muhyiddin, kerana Perikatan Nasional, di mana kita telah berjaya melaksanakan program vaksinasi ini. Badan kita ada antibody yang kuat. Walaupun diserang hari ini, tidak ada lagi kes kategori 4 atau 5, dan utilization of ICU amat rendah. Dan inilah kejayaan Perikatan Nasional menyelamatkan nyawa dan kesihatan rakyat pada hari ini. Oleh kerana kejayaan ini, kita boleh buka sempadan. Aktiviti ekonomi berjalan. Saya di Selang Teruk, Dr. Adi kenal, tutup salah, buka pun salah, tutup pun salah. Saya pula tutup kilang. Ni ada pemimpin UMNO sekarang ni. Mendapik ada saya lah bawa pelaburan, saya lah itu, saya lah itu. Dia menyinggung saya secara terbuka. Saya dah tutup pintu depan, dia buka pintu belakang. Ini bukan soal depan atau belakang. Ini soal kebertanggungjawaban sebagai kerajaan dan pemimpin untuk strike the right balance di antara lives dan livelihoods. Kalau saya ambil jalan mudah, saya tutup semua industri, lingkup ekonomi Malaysia. Berapa juta rakyat hilang pekerjaan. They can't even afford to put food on the table. Tetapi sebagai kerajaan yang prihatin, kerajaan Perikatan Nasional, kita strike the right balance. Kita buka sebahagian daripada industri. Hari ini ekonomi kita melonjak naik luar biasa. Pertumbuhan, perdagangan dan pelaburan negara. Alhamdulillah. Sehingga Jun 2022, daripada Januari 2021, 539,000 pekerjaan telah dicipta oleh Perikatan Nasional untuk rakyat Malaysia. Alhamdulillah. Tapi kalau nak hadapkan manusia ini yang tidak ada hati perut, dia semua tutup, punya tutup, ekonomi akan lingkup. Tak mungkin kita dapat berhimpun pada malam ini. Jadi saudara sekalian, 19 November ini kita kena buat keputusan. Kalau kita mahu perempat ataupun pemimpin yang lembab, yang lembek, yang sanggup menerima arahan daripada kleptokrat, yang di bawah telunjuk kleptokrat, undilah Barisan Nasional, Bantuan Nasional. Tetapi kalau saudara mahu
kerajaan yang bersih, yang berintegriti, yang prihatin rakyat, undilah Perikatan Nasional di Putrajaya dan seluruh negara. Pakatan Harapan tak ada kata. Dah, saya tak tahu nak ke mana dia pergi. Bukan tepi dah sesungguh lah. Saya Gombak ni dah lama. Saya anak jati Gombak. Duduk di Gombak, buat kerja elok. Ada pula yang meminat nak masuk Gombak. Kalau tengok keterangan semua itu, kita akan lawan di kawasan pengkhianat. Ya, pula sokong dia kan. Dengar dulu. Saya nak jelaskan dalam Esok Awani malam tadi. Siapa pengkhianat ni? Ini bukan pengkhianat kan? Malah langkah syaratan. Ini media ramai malam ni. Dengar elok. Langkah Kajang kenapa tak bincang? Langkah Kajang membisu dan menipu sampai malam ini. Wakil rakyat masih hidup sampai malam ini, hidup lagi. Dia menang dalam pilihan raya umum. Dia mendapat sokongan rakyat. Tapi ada manusia yang rakus, yang nak jadi menteri besar, yang nak jatuhkan Tan Sri Khalid Ibrahim. Paksa ke sini, kamu letak jawatan, aku nak bertanya. Betul atau tidak? Apakah itu tidak khianat? Jawab. Tidak. Saya bukan marah, tapi saya geram. Wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat secara demokratik, kamu geram betul? Kamu nak jadi menteri besar, akhirnya tak jadi pun. Ingat, wa ma karallah wallahu khairul makirin. Betul? Kamu boleh rancang, kamu boleh atur. Perancangan Allah mengatasi perancangan kamu manusia. Tak jadi pun. Kalau tak jadi, tak apalah, bagilah orang yang ada dalam situ. Bagi isteri punya. Tak jadi pun. Kemudian masuk dalam sel. Keluar, tak sini. Aku pula nak jadi Perdana Menteri. Buat ekstra kamu letak jawatan. Wakil rakyat itu hidup sampai malam ini. Bukan menangis, menggaung dia. Apa salah aku? Kamu tak salah, tapi aku nak jadi Perdana Menteri. Kamu letak jawatan. Apakah itu bukan khianat namanya? Khianat atau tidak? Nak jadi Perdana Menteri sampai hari ini tak jadi. Dah tinggalkan prediction, nak masuk Gombak pula. Saya kata sudah datang pula kawan nama pun. Tapi ini kan demokrasi. Saya kata silakan. Nak hantar anak boleh, nak hantar isteri boleh. Sebab saya tahu politik parti itu memang begitu. Dia macam parti Tapuer. Nak hantar menantu baru boleh, nak hantar menantu yang lama pun boleh. Ataupun hantar diri sendiri. Akhirnya lari pergi ke kampung. Saya tak tahu kenapa dia lari. Sebab Gombak ini majoriti Melayu. Orang Melayu tidak akan terima orang yang rakus dan parti keadilan rakyat pada hari ini. Orang Melayu sudah menolak mereka. Jadi dia lari ke kawasan yang ramai pemudi-pemudi yang bukan Melayu. Di Perak ini agenda
PKR agenda Anwar adalah untuk memperkukuhkan koridor DAP di Perak supaya wujudkan satu lagi Pulau Pinang di Perak. Orang Melayu, rakyat Malaysia, China, India kena faham, kita tidak boleh terima parti perkaman sempit dan kita kena tolak Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum yang akan datang. Saya boleh cerakirkan banyak. Saya pernah tulis surat kepada Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Dr. Hadi tahu ada satu ketika Menteri Keuangan yang sepatutnya menjaga kepentingan semua rakyat Malaysia menulis surat kepada Perdana Menteri, tutup Equinas. Ini ramai pegawai kerajaan malam ini tidak tahu apa peranan Equinas. Equinas merupakan satu institusi, agensi untuk membantu Melayu dan Bumiputera menyuntik modal pasaran untuk mengambil alih syarikat-syarikat yang sensitif. Dalam Equinas ada dana pusingan sebanyak 2.4 bilion ringgit. Wan Ain tulis tutup Equinas supaya dia boleh ambil duit itu masuk dalam tabung Kementerian Keuangan. Saya tidak tahu. Walaupun Equinas di bawah Kementerian kami, saya dapat makluman kemudian. Saya bergegas dengan Dr. Hadi ke pejabat Perdana Menteri. Saya kata, Tun, bagaimana Tun boleh menutup Equinas? Ya, saya tunjuk bukti di mana Kementerian Keuangan nak tutup Equinas. Akhirnya Perdana Menteri bersetuju dengan kami. Equinas mesti diteruskan untuk membantu Melayu dan Bumiputera. Alhamdulillah. Ini yang kami lakukan. Further, ada 1,000 kilometer jalan-jalan dalam kawasan penempatan Felda yang perlu dinaik taraf. Kita minta 130 juta untuk 1,000 kilometer. Kementerian Keuangan yang dikuasai oleh DAP, no allocation for Felda. Dia bagi hanya untuk 300 km. Kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-10 diberikan peruntukan sili sebanyak 2 bilion ringgit. Menjelang 2018 sebanyak 700 juta telah disalurkan kepada Bumiputera dan PKMS. Saudara, bila Pakatan Harapan masuk saja pejabat pada 2018, peruntukan teraju dihentikan sama sekali. Datang Wan Ain, bentang belanjawan 2020, peruntukan untuk teraju yang dimasukkan dalam tahun 2020 sebanyak 100 ringgit sahaja. Inilah biadab pemimpin-pemimpin DAP dan Pakatan Harapan yang tidak adil kepada masyarakat, termasuk orang Melayu dan umat Islam, sanggup menggunakan kedudukan dalam Kementerian Keuangan untuk menekan, memijak, menghina satu-satu kaum. Ayo rakyat Malaysia, ayo Putrajaya, bangkit, tolak Pakatan Harapan, tolak Barisan Nasional, dan kita angkat Perikatan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang. Boleh? Perikatan! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.